Muhammad Ilyas. It is really trying. Okay. Okay, siapa yang jawab ni? Okay, semua pernah nampak cikgu tak? Mesti korang tak pernah nampak cikgu kan? Siapa cikgu ni? Okay. Okay, nama cikgu Cikgu Raiza. Jadi cikgu akan ajar awak semua hari ini untuk perniagaan kita lah. Okay, boleh juga say hi. Cikgu pun nak kenal-kenal dengan awak semua ni. Okay, kita tunggu dalam 2 minit. Kita tunggu dalam 9.35. Kita tunggu kawan-kawan kita masuk dulu. Dan kemudian baru kita teruskan kita belajar. Okay, ni. Macam-macam nama cikgu tengok ni. Awak semua daripada kelas yang mana? Cik Syami tadi kelas 4C. Ada yang daripada 4KAA ke? 4KAA, 4B, 4C, 4D, 4E dan 4F, 4B. Yes, daripada 4B ya. 4B. Syafi. Macam mana perasaan nak naik sekolah nanti minggu depan? Lagi 2 minggu depan, lagi 2 minggu kan, 15 hari bulan. Macam mana perasaan awak semua? Gembira sangat. Gembira sebab dapat jumpa kawan-kawan ke? Sebab nak belakang. Belakang? Belajar. Okey, bagusnya. Kerja sekolah dah siap ke? Yang cikgu-cikgu semua bagi di sekolah. Okey, kalau nak cakap apa-apa, just turn on audio lah. Okey, boleh kan? Okey, siapa yang baru masuk tu, cikgu kenalkan nama cikgu. Nama cikgu adalah, nama saya adalah Raiza. Saya adalah cikgu praktikal lah. Untuk hari ini, saya mengajar subjek perniagaan. Untuk kelas kita hari ini, saya yang akan mengajar kelas. Saya akan mengajar awak semua. Okey, selamat kenalan. Kalau pokok yang tak kenal saya, yang kali pertama tengok saya kan. Wih, Tasha. Kalau ada apa-apa soalan ke nak tanya, just turn on radio, tak apa, turn on audio, tak pun boleh tulis kat chat lah.
Okey, dah 9.35. Jadi cikgu teruskanlah. Okey, ada lagi seorang. Okay, boleh ajak kawan-kawan masuk kelas. Hari ini kita belajar sama-sama, kan? Nanti dah nak masuk kelas, dah masuk sekolah nanti kot lupa hari ni, jadi kita akan buat sedikit kata revision lah untuk kita tengok mungkin kot awak lupa cuti 3 bulan kan, lama kan? Okay, yang baru masuk tu is Humirai. Okay. Okay, yang baru masuk tu cikgu bagi tahu nama cikgu adalah Cikgu Nur Raiza. Okay, nama cikgu adalah Cikgu Raiza. Cikgu yang akan mengajar kelas kita pada hari inilah. Okay, ada yang nak masuk lagi ke? Okay, jangan lupa tulis nama awak dengan awak tingkatan berapa supaya cikgu dan cikgu lain dapat tahulah kehadiran berapa ramai yang hadir untuk kelas pada pagi ni. Okay. So kalau macam Maisara, Ilyas, Putri Syami. Okay, jangan lupa tulis nama ya. Daripada kelas yang pakai AA, Pak B, Pak C, Pak D, Pak E dan Pak F. Okay. Kalau ada yang nak onkan video pun boleh juga. Kalau cikgu pun nak tengok juga muka-muka awak semua ni. Janganlah segan-segan. Okay, jangan lupa tulis nama ya. Okay. Dah 9.40 pun dah, kita pun dah tunggu, dah ada beberapa pelajar yang masuk. Okay. Okay, yang kali pertama jumpa cikgu, cikgu kenalkan nama cikgu. Oh, ada yang bermasuk lagi, Muhammad Bahrin bin Jaafar. Okay, yang bermasuk, okay, jangan terkejut. Dan okay, kali pertama nampak cikgu. Cikgu adalah, okay, cikgu adalah, nama cikgu adalah Cikgu Nur Raiza. So, cikgu akan mengajar hari inilah perniagaan. Okay, ya, Muhammad Syamil, Pak Cedric. Okay. So, cikgu nak tunjukkan satu gambar dulu. Boleh turn on audio okay. Okay. So, awak nampak tak? Okay, nampak tak gambar yang cikgu tengah tunjuk? Nampak, jap.
Okey, yang baru masuk jangan lupa catatkan kehadiran awak. Tulis nama awak dan awak daripada kelas mana lah. Okey, yang baru masuk. Okey. Hari ni saya akan mengajar kelas perniagaan lah untuk kita pada pagi ni. Okey, ada yang belum masuk. Okey, tak apalah, mungkin line connection kan. Okey. Alamak. Okey. Okey, cikgu nak tunjukkan awak satu gambar. Okey, nampak tak? Okey, boleh bagi tahu cikgu lah, boleh on audio bagi tahu cikgu nampak ke tidak. Okey semua. Okey, nampak tak? Boleh on audio. Okey, yang gambar yang cikgu tunjukkan.
Okey, siapa yang baru masuk tu jangan lupa catatkan kehadiran, tuliskan nama awak dan tuliskan tingkatan berapa supaya cikgu tahu berapa ramai yang uh, join pada pagi ini kelas kita. Okey, siapa yang baru masuk, cikgu akan mengajar hari inilah untuk kelas perniagaan. Okey, cikgu nak tunjuk satu gambar. Okey. Ada satu gambar Walt Disney Animation Studios. Okey, siapa nampak gambar yang cikgu tunjukkan ni? Apa yang awak tahu tentang gambar ni? Okey, kalau siapa yang tak nak, siapa yang seganlah nak bercakap, okey, boleh dia tulis dekat ruangan komen lah, dekat ruangan komen tu. Tak nampak gambar, saya tak nampak bahan pula. Okey, saya dah tunjuk satu gambar. Okey, apa yang saya bagi. Okey, kalau boleh on audio lah supaya cikgu boleh dengar, cikgu boleh dengar apa yang awak katakan supaya kita boleh sama-sama lah kita berinteraksi pagi ni. Okey, nampak tak gambar yang cikgu tunjuk? Cikgu ada tunjuk satu gambar Walt Disney Animation Studios. Ya. Tak nampak? Tak nampak. Kenapa dia tak nampak? Oh, aku boleh share ni. Kenapa tidak boleh share gambar? Okey, tak apalah, cikgu ada masalah teknikal sikit, cikgu tak boleh share gambar. Okey, pernah dengar tak nama Walt Disney Animation Studios? Okey, boleh turn on audio. Boleh turn on audio. Okey, pernah kan? Okey. Jadi bila kita selalu dengar pasal Walt Disney Animation Studio ni mesti kita ingat animasi kan? Okey, animasi kartun di bawah syarikat ni dia mengeluarkan kartun animasi apa?
O- Okey, cikgu try kongsikan balik. Okey, nampak tak gambar yang cikgu tunjukkan ni? Cikgu tunjuk gambar Walt Disney Animation Studios. Okey, nampak. Okey, Walt Animation Studios ni, dia keluarkan cerita apa? Dia mengeluarkan cerita animasi apa? Mickey Mouse. Tikus. Tikus? Tikus cerita apa? Okey, selain daripada cerita tikus, lagi apa cerita? Kalau kita kecil-kecil dulu, kita selalu tengok cerita Mickey Mouse kan? Selain daripada cerita Mickey Frozen Mouse, tu. cerita apa yang ada lagi? Cerita apa yang syarikat ni ulang balik lagi sekali? Okey, betul, Frozen. Okey, selain daripada Frozen, apa lagi cerita yang popular lah sekarang ni? Kalau cerita Snow White tahu kan? Cerita Snow White, cerita Lion King. Jadi, cikgu nak tanya, bila cerita Walt Disney Animation ni, dia keluarkan cerita animasi, adakah dia sahajanya mengeluarkan cerita animasi dekat dunia ni? Kata, adakah syarikat ini sahaja yang mengeluarkan cerita kartun? Ke ada syarikat lain lagi? Tidak. Okey. Syarikat production animasi apa yang awak tahu? Yang ada yang popular lah yang dekat Malaysia ni dan juga dekat barat. Wow Animation ni tu. Okey. Selain daripada Walt Disney, syarikat apa lagi yang keluarkan cerita animasi? Marvel. Cantik. Oh, betul, Marvel? Okey, itu cerita Marvel kan? Okey. Marvel dia keluarkan cerita apa? Spider-Man. Spider-Man. Okey. Lagi selain daripada Spider-Man, mesti pernah dengar cerita Marvel. Cerita Marvel kan popular. Kalau yang dekat Malaysia, syarikat animasi apa yang keluarkan kartun animasi kat Malaysia? Let's go Pacha. Les Kopek. Okay, Les Kopek dia keluarkan cerita Upin Ipin, kan? Okay, Upin Ipin. Kalau Papa Boy? Monster Animation. Papa Boy, betul, Animal Star Animations. Okay. Jadi tahu tak kenapa cikgu tunjuk gambar syarikat produksi animasi hari ni? Tahu. Tak tahu. Okey, tadi cikgu tanya kan untuk gambar ni, cikgu tanya syarikat animasi ni adakah dia sahaja yang mengeluarkan cerita animasi? Cakap tak. Okey, banyak lagi cerita syarikat yang mengeluarkan cerita animasi, contohnya macam Les Kopek dengan Marvel. Okey, kat sini kita katakan Walt Disney bersaing dengan Les Kopek, dengan Marvel untuk mengeluarkan cerita animasi. Cerita animasi kan. Okey, cikgu nak tunjukkan satu lagi video. Okey. Cikgu tunjukkan satu lagi video. Cikgu nak tunjukkan video. Keluar tak gambar video yang cikgu tunjuk? Tak. Tak? Sekejap ya.
Okey. Okey, cikgu tunjuk satu video, nampak tak? Tak nampak tu. Tak nampak? Sekejap. Ah? Oh tak, Tak. sekejap. Baik Syakim. Abdul Syafiq. Okey. Okey, sekarang. Okey. Macam mana? Boleh nampak? Nampak. 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 Okey, jelas tak video? Boleh lah. Cikgu on balik. Okey, kita tengok video dulu. Okey. Okey. Cikgu tunjuk video. Okey. Siapa faham apa video yang cikgu cuba tunjukkan? Okey, yang lain, student yang lain, kalau ada yang baru masuk, jangan lupa tuliskan nama awak dan tulis awak tingkatan berapa supaya kita tahulah berapa ramai kehadiran yang datang pada hari ini. Okey, ada yang tulis ancaman. Okey, lagi? Selain daripada ancaman video yang nampak tu, apa lagi yang dalam video tu? Strength, okey, betul. Selain daripada ancaman, strength, banyak tu dalam video tu yang cikgu tunjukkan. Okay, kalau ada yang segan-segan nak cakap mungkin tak apa, tulis dekat chat sahaja. Weakness, okay. Peluang, okay, betul. Okay, yang cikgu dengar jawapan yang awak bagi ancaman, strength, weakness dan peluang. Okay, hari ini kita nak belajar tentang analisis faktor dalaman dan faktor luaran. Okay. Mesti awak tahu kan faktor dalaman dan faktor luaran, sebab sebelum kita buat analisis, kita dah belajar apa itu faktor dalaman dan apa itu faktor luaran. Okay, cikgu share. Okey, siapa tahu apa itu faktor dalaman dan apa itu faktor luaran? Okey. Yes. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa itu faktor dalaman, apa itu faktor luaran?
Okey. Nampak kan cikgu tunjuk satu gambar tentang analisis SWOT. Faktor dalaman dan juga faktor luaran. Okey, kalau nampak faktor dalaman memberi kekuatan dan kelemahan. Betul. Okey, faktor luaran. Bagaimana dengan faktor luaran pula? Faktor dalaman mempengaruhi visi, misi dan objektif. Okey, betul. Okey, cikgu tunjukkan satu slide tentang SWOT analisis. Okey, kalau nampak boleh bagi tahu cikgu lah, nampak? Okey, cikgu sharekan dekat sini. Okey, hari ni kita akan belajar tentang yang utamanya adalah kita akan belajar tentang analisis faktor dalaman dan faktor luaran. Okey, tadi bila cikgu tanya apa itu faktor dalaman, apa itu faktor luaran. Okey, awak bagi tahu faktor dalaman adalah kekuatan dan kelemahan. Okey, bila faktor luaran macam mana pula? Okey, kalau faktor luaran adalah peluang ataupun ancaman. Itu adalah faktor luaran. Jadi hari ini kita ada 4 ciri yang kita akan belajar dalam sesebuah perniagaan, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Okey, cikgu tengah present slide, kalau nampak bagi tahu ataupun respon guna on mic. Okey, apa itu? Okey, tadi kita dah tahu faktor dalaman ada 2, iaitu kekuatan dan kelemahan. Okey, apa itu kekuatan? Okey, kekuatan adalah keupayaan dan kemampuan yang dimiliki oleh perniagaan untuk bersaing. Maksudnya kekuatan itu adalah faktor dalaman dalam sesebuah organisasi itu sendiri. Itu apa organisasi itu dia? Apa kekuatan dia? Apa kemampuan dia yang syarikat tu ada? Okey, contoh untuk kekuatan bagi sesebuah organisasi adalah jenama yang terkenal. Okey, dan juga kedudukan kewangan kukuh. Okey, kalau kita cakap jenama yang terkenal, dan sekarang ni kita ada jenama, contoh cikgu bagi D-Herbs. Okey, D-Herbs syarikat D-Herbs Holding, dia adalah satu jenama yang terkenal. Bila kita sebut Telajak Laris, D-Herbs Holding, so kita dah tahu, oh itu adalah syarikat Dato' Alif Shukri. Okey. Dan kalau macam awak kurang faham apa itu kekuatan, keupayaan dan kemampuan, maksudnya itu adalah kekuatan daripada syarikat itu sendiri. Apa syarikat itu ada yang mampu menyebabkan syarikat itu untuk bersaing dengan syarikat yang lain. Okey. Contoh macam cikgu bagi tahu jenama D-Herbs. Okey, D-Herbs sangat terkenal, satu jenama yang bila kita sebut orang kenal. So bila dia bersaing dengan syarikat lain, orang akan tahu, oh syarikat D-Herbs, syarikat Alif Shukri. Dia menggunakan motor Telajak Laris. So kita dah tahu, oh itu kekuatan dia. Okey, yang kedua adalah kelemahan. Okey, kelemahan adalah kekurangan yang wujud dari aspek sumber tenaga, kepakaran dan bahan mentah. Okey, contoh dia macam pekerja kurang mahir ataupun penggunaan teknologi yang rendah. Okey, pekerja kurang mahir. Contohnya, bagaimana nak kita katakan syarikat tu kelemahannya adalah pekerja yang kurang mahir. Sebagai contohnya syarikat tu tak ada pekerja yang boleh menggunakan teknologi atau menggunakan ICT. Contohnya macam kekurangan pengetahuan ataupun pengetahuan dalam penggunaan teknologi masa kini. Okey, bila kita sebut masa kini, teknologi sekarang ni adalah pemasaran dia adalah lebih kepada pemasaran atas talian secara online. Okey, yang menggunakan media massa macam televisyen, radio, media sosial macam IG, Facebook. Okey, so bila sesebuah syarikat tu dia pekerjanya kurang mahir dalam menggunakan teknologi,
Jadi kat situ yang kita katakan kelemahan, kekurangan itu datangnya daripada kepakaran. Kepakaran pekerja itu sendirilah. Okey. Okey, yang kedua adalah yang peluang. Peluang adalah kelebihan yang diperoleh kesan daripada perubahan yang berlaku dalam persekitaran luaran perniagaan. Okey, boleh turn mic kalau ada apa-apa soalan yang nak tanya. Okey, peluang. Peluang itu adalah kelebihan yang kita yang peroleh kesan daripada perubahan yang berlaku luar daripada syarikat kita. Luar yang berlaku dalam persekitaran syarikat kita. Okey, contohnya perkembangan ekonomi. Yang kedua adalah subsidi atau bantuan kerajaan. Okey, macam mana contoh peluang? Okey, peluang. Okey, sekarang ni bila kita tahu negara kita menghadapi situasi pandemik COVID kan. Okey, bila menghadapi situasi COVID ni, okey, kita kena duduk rumah. Bila kita kena duduk rumah, kita tak boleh keluar, kita tak boleh beli barang kat kedai, kita tak boleh beli barang-barang basah, barang-barang dapur ataupun kita nak pergi berjalan-jalan. Okey, bagaimana syarikat ini dalam keadaan yang macam ni, syarikat-syarikat yang ada, mereka mengambil peluang daripada situasi COVID ni. Bagaimana? Contohnya, sekarang ni kita tahu ada jualan atas talian. Okey, di mana dalam tempoh kita duduk rumah tu banyak syarikat, sama ada syarikat kecil ataupun syarikat besar yang menggunakan penjualan atas talian. Okey, penjualan atas talian. Macam contoh contohnya GoShop, CK Wow Shop, Shopee, Lazada. Okey, mereka memang membuat jualan atas talian. Tapi bagaimana mereka mengambil peluang atas situasi ini? Mereka menawarkan promosi, diskaun yang memang gila-gila diskaun lah untuk mereka ataupun untuk mana-mana individu keluarga yang duduk kat rumah. Bila kita duduk kat rumah, kita banyak bermain gadget kan. Kita banyak tengok telefon, tengok TV, main laptop. Okey, jadi mereka tahu kita akan sepanjang masa bersama dengan gadget. Jadi syarikat-syarikat ini, mereka menyasarkan kepada individu-individu macam kita yang duduk kat rumah ni untuk pasarkan barangan mereka. Bila dia pasarkan barangan mereka secara atas talian dengan buat diskaun, dengan buat promosi kau-kaunya, jadi mereka mendapat yang apa kalau kita tahu yang kalau dalam masa 3 bulan ni mereka mendapat satu keuntungan yang banyak sebab ramai orang beli online, ramai orang beli atas talian. Okay. Lagi satu contoh yang cikgu boleh bagi adalah bila wujudnya penghantaran makanan. Okay, delivery. So kita tahu kan dah ada GrabFood, Foodpanda. Okey, sekarang jadi orang sekarang ni orang wujudkan pelbagai banyak lagi kata penghantaran atas talian, penghantaran makanan. Macam Lalaland. Okey, Lalaland ni mesti ada yang first time dengar kan. Apa Lalaland tu? Lalaland tu dia macam Foodpanda juga, GrabFood, tapi dia adalah satu penghantaran makanan yang baru lagi lah. Kita tak pernah dengar lagi, yang baru lagi, tapi mereka juga mengambil peluang ini, mereka mengambil peluang dengan atas situasi ini untuk hantar makanan kepada mereka yang order di rumah-rumah lah ataupun di tempat kerja. Okey, jadi itu yang kita kata peluang.
Syarikat-syarikat ni dia mengambil peluang apa yang persekitaran yang berubah yang berlaku ni. Kalau dia boleh ambil peluang, dia boleh ambil peluang apa yang dia boleh ambil untuk bantu memajukan syarikat dia juga. Okey, itu yang kita kata mengambil peluang. Okey, yang kedua. Yang last sekali adalah ancaman. Ancaman, threats. Okey, kita sebut threats. Threats itu adalah sesuatu perubahan daripada persekitaran luaran perniagaan yang boleh membantutkan perkembangan perniagaan. Okey, contohnya pesaing baharu, peraturan atau undang-undang yang mengurangkan peluang perniagaan. Okey, macam mana? Okey, macam tadi yang cikgu bagi tahu, contoh kita yang first kali, Walt Disney Animation Studios. Dia adalah satu syarikat yang mengeluarkan cerita animasi. Okey, bila dia mengeluarkan syarikat yang mengeluarkan cerita animasi ni, okey, adakah dia sahaja yang mengeluarkan cerita tu? Okey, tadi awak bagi tahu jawapan tak? Ada syarikat lain macam Marvel, Let's Go Back, Animonstar, okey. Jadi mereka mengeluarkan satu cerita dan ada tambahan lagi syarikat-syarikat lain. Bila disebut syarikat-syarikat lain, maksud itu syarikat itu adalah pesaing kepada Walt Disney, pesaing-pesaing yang boleh orang kata memperlahankan perkembangan perniagaan kita. Sebab bukan satu syarikat saja yang keluarkan cerita animasi, banyak syarikat lagi. Jadi Walt Disney kena bersaing dengan banyak syarikat animasi yang ada macam Marvel, Let's Go Back, Animonstar untuk memajukan syarikat dia. Sebab orang takkan sepanjang masa nak tengok cerita Frozen, cerita Snow White. Orang akan tengok cerita Pippin, cerita Boboiboy, cerita Spiderman. Okey, jadi macam mana Walt Disney nak memastikan syarikat dia sentiasa berkembang. Okey, sentiasa berkembang. Okey, bila kita sebut sentiasa berkembang, dia kena menjalinkan kerjasama dengan mana-mana pihak. Seperti okey, kita tahu Walt Disney dia membuat kerjasama lah dengan dia, ataupun dia selain daripada dia keluarkan animasi, dia keluarkan produk lain juga. Produk-produk lain seperti bag, bekas pensil. Okey, bila dia keluarkan produk-produk lain, maksudnya dia tidak terhad kepada movie saja, tapi dia ada produk lain untuk dipasarkan dan bagi tahu, ini adalah syarikat daripada Walt Disney yang mungkin syarikat animasi lain tak buat pun. Tak ada pun keluarkan produk-produk ni, tak ada pun keluarkan produk pensil ke, bag, sekolah. Okay. Jadi dekat situ dia boleh mengatasi ancaman. Jadi Walt Disney tu boleh mengatasi ancaman daripada pesaing-pesaing baharu. Okay. Jadi cikgu nak tahulah, okay, faham tak apa yang cikgu terangkan tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Okey, faham. Okey, kalau boleh, boleh tak turn on mic? Cikgu nak minta semua turn on mic sebab cikgu nak kita interact lah secara face to face. Okey, tak nak on video pun tak apa, turn on mic. Okey, siapa yang dah turn on mic tu? Boleh bagi tahu nama tak? Syami Syami. Ilyas. Syah Hakim. Okey, yang lagi seorang siapa Syafiq 2.0 ni? Syakil. Syah Hakim. Syafiq. Yang lagi seorang ni Syah Hakim.
Okey, tadi cikgu ada terangkan kan tentang 4 ciri. Okey, kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Okey, boleh bagi tahu cikgu tak apa yang awak faham tentang apa yang cikgu explainkan tentang 4 ciri tadi? Syami, yang lain? Yang lain pun boleh turn on mic kalau nak bagi tahu jawapan awak. Ataupun kalau segan-segan boleh je tulis dekat chat. Tapi kalau boleh cakaplah. Cikgu nak dengar suara-suara awak ni. Okay. Boleh bagi tahu cikgu tak apa yang awak faham tentang 4 ciri yang cikgu bagi tahu tadi? Kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Okay, boleh turn on mic. Tak apa, turn on mic je bagi tahu cikgu apa yang awak faham. Syami. Tapi kekuatan dia apa ni? Apa Dia Apa itu peluang tu. Okay. Peluang? Dia peluang kan, dia macam di samping dia buat animation, dia buat beg, baju. Okay, buat beg, baju. Okay, dia mengambil peluang kan. Okay, Syah nak cakap apa tu? Okay, Syafi lagi selain daripada peluang, apa lagi? Okay, apa yang awak faham tentang kekuatan? Dan dia Okay, Syah. Okay, yang lain macam mana pula? Yang lain? Okay. Boleh bagi tahu tak cikgu apa yang awak faham tentang peluang, ancaman, kelemahan dan juga kekuatan? Setiap company harus terus maju walaupun ada kelemahan. Okey, apa yang awak maksudkan tentang setiap company harus terus maju walaupun ada kelemahan? Kekuatan itu macam syarikat tu ada kelemahan. Okey betul. Kekuatan tu maksudnya syarikat tu dia ada kemahiran. Dia ada kemahiran yang mungkin syarikat lain tak ada. Macam contohnya kat penggunaan teknologi ICT. Maksudnya dia pandai menggunakan teknologi macam membuat promosi di media sosial. Okey, jadi itu adalah kekuatan dari segi syarikat dia. Okey, pekerja-pekerja dia memang tahu macam mana nak guna ICT. Okey, Syami kata sumber yang unik yang dimiliki oleh perniagaan. Okey, sumber yang unik. Okey, sumber tu dari segi tenaga kerja. Okey, dari segi bahan-bahan yang mudah didapati. Okey. Apa beza kekuatan dan peluang? Okey, beza kekuatan itu adalah apa yang syarikat tu ada. Okey, kita tahu kekuatan itu adalah faktor dalaman. Jadi bila dalam faktor dalaman, dia dalam syarikat itu sendiri. Okey, apa yang syarikat tu ada dalam organisasi syarikat tu, apa yang syarikat tu ada yang menyebabkan dia boleh bersaing dengan syarikat lain. Okey, contohnya dia ada
jenama yang terkenal. Contoh jenama yang terkenal macam syarikat D-Herbs. Dia jenama yang terkenal, itu adalah kekuatan daripada syarikat dia. Macam mana dia boleh jadi terkenal? Terkenal tu disebabkan oleh dia punya pengurusan tenaga sumber manusia dia yang sangat produktif, dari segi pemasaran dia yang sangat meluas. Okey, itu kekuatan syarikat sendiri. Bila dari organisasi dia sendiri tu ada orang kata kemahiran, ada kepakaran dia sendiri. Jadi dia boleh pasarkan syarikat dia dengan lebih meluas. Dia boleh bersaing dengan pesaing-pesaing lain. Macam syarikat ni boleh sebut D-Herbs, orang kenal. So bila contoh kita cakap syarikat Sobela, mungkin orang tak berapa kenal. Jadi bila kita banding antara dua, D-Herbs orang kenal, itu adalah kekuatan dia. Kekuatan dia adalah jenama. Bila kita sebut peluang, peluang adalah faktor luaran. Faktor luaran itu adalah kesan daripada kesan yang kita boleh ambil, yang kita boleh kelebihan yang kita boleh peroleh daripada kesan yang berlaku di luar persekitaran, luar syarikat kita, luar organisasi. Okey, apa peluang yang ada? Peluang yang kita boleh ambil. Sebagai contohnya, bila kita dalam situasi sekarang ni, situasi pandemik COVID ni, macam restoran-restoran dia tak boleh buka. Kalau dia boleh buka pun orang tak boleh datang, orang just boleh ambil order dan orang boleh balik. Maksudnya take away lah. Jadi macam mana mereka nak memastikan syarikat mereka sentiasa berjalan, sentiasa berkembang. Jadi mereka mengambil peluang-peluang ini dengan membuat satu apps ataupun mereka membuat jualan atas talian. Okay, bila kita sebut jualan atas talian, sebab orang kan ramai duduk rumah, orang banyak menggunakan gadget, tengok televisyen, guna laptop, telefon. So sepanjang masa bersama dengan gadget. Bila sepanjang masa bersama dengan gadget, restoran-restoran ini, syarikat-syarikat ini tahu kalau mereka pasarkan perniagaan mereka atau produk mereka atas talian, mereka boleh menjana keuntungan. Okey. Jadi bagaimana mereka, jadi cara itu mereka mengambil peluang dengan membuat diskaun atas talian. Jadi bila orang buka kan, kita buka telefon kita contoh kita buat Facebook ke atau buka IG. Bila kita scroll, kita nampak diskaun, kita nampak promosi. So kita akan banyak berbelanja di atas talian. Ataupun restoran-restoran mereka menggunakan order atas talian. So orang banyak guna telefon kan. Bila orang banyak guna telefon, orang order atas talian. Jadi mereka akan order. Jadi syarikat tu dia boleh mendapat untung walaupun dia membuat penjualan atas talian. Itu yang kita kata kita mengambil peluang daripada situasi yang berlaku pada waktu sekarang lah. Okey, cikgu cikgu nak tunjukkan ada satu latihan yang kita boleh sama-sama yang kita boleh buat. Okey, siapa tahu syarikat McD, makanan segera McD? Tahu, okey. Okey, jadi kita tunjukkan satu gambar. Okey, gambar makanan segera McD. Boleh nampak kan? Nampak tak? Cikgu tunjukkan satu makanan segera McD. Okey, nampak. Okey, jadi lepas cikgu dah terangkan apa itu kekuatan, apa itu kelemahan, peluang dan ancaman. Jadi jom kita sama-sama kita cari apa kekuatan McD, apa kelemahan McDonald, peluang dan ancaman bagi McDonald.
Okey. Okey, cikgu bagi masa dalam dalam 2 minit lah, kita sama-sama kita cari. Okey, apa yang MACD ada? Apa kekuatan dia? Apa kekurangan yang McDonald ada dan apa peluang yang McDonald boleh dapatkan daripada peserta luar dia, dan apa ancaman yang McDonald hadapi? Okey. Okey. Kekuatan makanan sedap itu. Kalau siapa yang apa kekuatan Makanan McDonald? sedap. Makanan sedap. Lagi? Selain daripada makanan McDonald yang sedap, Harga murah. harga murah. Okey. Okey, harga murah. Macam Mariana cakap, kekuatan McDonald adalah selalu buat menu baru. Okey, selalu buat menu baru. Dia selalu mengikut kata up to date lah tentang up to date tentang persekitaran, tentang keperluan mereka lah yang nak makan makanan segera. Staff. Okey, apa maksud Syah dengan staff? Okey, staff tu untuk apa? Kekuatan ke? Kelemahan ke? Okey, buka 24 jam. Okey, betul? Okey. Lagi, apa lagi kekuatan yang McDonald ada sebenarnya? Mesin lain diri. Mesin layan diri. Okey, mesin layan diri tu, okey, mesin. Okey, di mana kita boleh order sendiri, kan? Kekuatan dia cikgu sebab layanan. Okey, kekuatan dia, layanan dia kepada pelanggan bagus. Okey. Itu adalah kekuatan kita kata dalaman dia. Dalam organisasi perniagaan dia sendiri. Okey. So bila Syah kata layanan dia bagus, bermaksud staff dia adalah staff yang berkemahiran dan staff yang mempunyai pengurusan yang bagus. Sebab dia beri servis yang bagus kepada pelanggan. Okey, popular, banyak cadangan, pandu lalu. Okey, betul. Kekuatan dia adalah yang macam Bahari cakap, pandu lalu. Okey. MACD dia ada drive thru. Okey, dia ada drive thru. Okey, tak semua makanan segera ada drive thru. Okey. Okey, macam mana pula dengan kelemahan MACD? Apa yang MACD kurang? Entah. Okey, boleh turn on mic. Kurang bagi makanan free. Okey. Okay. Kenapa Syah kata kurang bagi makanan free? Makanan tak boleh makan selalu. Okey, apa yang Ilyas maksudkan dengan makanan tak boleh makan selalu? Kita tahu kan? Okey, Syah kata tadi kurang bagi makanan free sebab dia tak selalu buat sale. Okey, tak selalu buat sale lah, maksudnya dia kurangnya promosi secara promosi yang selalu lah. Tempat parking terhad, makanan dia tak sihat. Okey. Okey, kekurangan dari segi McDonald adalah kita tahu kan dia adalah restoran makanan segera. Bila restoran makanan segera, mereka menyediakan makanan secara cepat, penyediaan yang makanan yang cepat untuk pastikan orang yang datang beli dengan dia, dengan McDonald dapat makan. Dia beli tu dapat makanan dia. Dan makanan yang kebanyakan yang mereka jual adalah makanan yang mempunyai nilai zat yang okey, betul. Sebab apa dia banyak jual?
burger, banyak jual Makanan banyak minyak, makanan yang tinggi kalorinya. Jadi itu sebab kekurangan daripada McDonald adalah mereka menyediakan makanan yang kurang sihat. Kurang sihat iaitu mereka menyediakan makanan fast food, makanan segera. Dan dia kurang sihat sebab dia bila kita sebut kurang sihat, dia boleh menyebabkan mendatangkan masalah kesihatan seperti obesiti dan juga masalah jantung. Barang kata tempat duduk yang terhad. Tempat parking yang terhad, Elisha, Sofia. Apa maksud tempat parking dan tempat duduk yang terhad? Apa yang awak nyatakan dengan tempat duduk yang terhad? Tempat duduk yang terhad sebab ramai yang beli makanan dekat McDonald ke dengan tempat parking. Kalau awak nyatakan tempat parking terhad ataupun tempat duduk yang terhad. Maksudnya kedai dia, maksudnya restoran dia, walaupun restoran dia besar, tapi restoran mereka sangat pack lah, sangat penuh dengan orang, di mana ramai orang yang membeli makanan. So banyak sangat tempat duduk yang kita tahu yang terhad dan tempat parking yang bila kita datang dia penuh, bila kita datang dia penuh. Jadi kat situ kekurangan daripada syarikat McD itu sendiri. Jadi mereka kena tahu bagaimana nak pastikan setiap kali ada orang datang, customer yang datang, customer boleh duduk dan mendapatkan parking yang betul. Cuba lihat pula apa peluang yang McDonald boleh ambil daripada persekarang, daripada situasi yang berlaku sekarang ni lah. Apa yang McDonald boleh ambil sekarang? Ataupun mungkin peluang yang dah ada tu yang mereka dah ambil untuk kata nak memperkembangkan perniagaan mereka. Apa yang peluang yang McDonald ada? Kalau macam kan McDonald mengeluarkan dia punya aplikasi McDonald kan. So dia nak ramaikan orang download dia punya aplikasi, dia buat promosi. Dia buat promosi yang bagaimana? Dari segi diskaun pada makanan serta buy one free one. Mungkin lepas tu bagi macam suruh influencer untuk promote tu, promote app dia. Promote apps dia. So bila orang download apps dia, bila customer-nya download apps dia, customer tu yang menggunakan apps, mereka mendapat diskaun untuk beli makanan mereka. Macam tu ke yang awak kata? Untuk lakukan dia punya apps. Lakukan dia punya apps. Maksudnya maksudnya dia tahu kita zaman sekarang kita banyak gunakan telefon, banyak gunakan gadget, jadi mereka wujudkan satu apps di mana apps itu siapa-siapa yang download, bila mereka beli makanan menggunakan apps, mereka mendapat diskaun atau promosi-promosi yang ditawarkan. Selain daripada peluang yang ada, selain daripada buat apps, promosi dalam apps, apa lagi? Saya tahu semua, saya pasti semua dah pernah try makan McD kan sebelum ni. Food betul, food delivery. Mereka McDonald dia tahu kebanyakan daripada kita mereka tahulah trend sekarang ni banyak orang order sahaja makanan tanpa pergi ke kedai, tanpa susah payah. Macam tadi macam Elisha kata, tempat duduk terhad, parking terhad. So bila terhad, orang tak nak datang kan McD, tak nak beli. So jadi McD menggunakan peluang tu, mereka menampak kelemahan tu dan mereka menggunakan peluang daripada kelemahan tu dengan buat food delivery. Jadi orang tak perlu datang kedai, tak perlu datang restoran, orang just order daripada atas talian McDonald.
Selain daripada food delivery, selain daripada apps, apa lagi yang ada sekarang ni? Dia Yang Maddie tahu. mempromosikan makanan dia dekat YouTube. Okey, promosikan makanan dia dekat YouTube. Apa yang maksud awak promosi makanan dekat YouTube? Orang buat review ke? Dia macam Ataupun iklan? Iklan. Okey, iklan. Okey, betul. Siapa yang cakap ni? Syami Syakir. Syafi. Okey, betul. Mereka buat iklan dekat YouTube. So siapa-siapa yang nak tengok video, mereka akan keluar ada satu iklan McDonald. So jadi sebelum kita tengok YouTube, sebelum kita tengok video tu akan keluar satu iklan yang kita tak boleh skip ad dia, kita tak boleh skip, so kita akan tengok. Jadi daripada situ, bila kita tengok iklan dekat YouTube, McDonald dapat jana income dia. Bila orang tengok, mereka akan dapat, bila satu orang tengok, mereka akan dapat satu, contoh satunya duit untuk satu kali tengok video, satu kali tengok iklan. Bila ada 10 orang yang tengok iklan dekat iklan McDonald dekat YouTube, jadi kita boleh tahu lah memang banyak mereka boleh jana keuntungan. Sebab sekarang ni banyak orang suka tengok video daripada YouTube kan. Okay. Macam mana pula dengan drive-thru? Kalau drive-thru boleh katakan peluang ke? Peluang untuk Maddie? Tak? Kenapa Mariana kata drive-thru bukan peluang yang Maddie boleh ambil? Apa maksudnya? Adil. Ya? Adil. Ada apa tadi Syafiq? Jam. Okey. Jam. Okey. Betul, jam. Kita kata drive-thru bila ramai orang yang tak nak berhentikan kereta sebab parking berterahat sebab duduk bertahan, mereka menggunakan drive-thru. So bila gunakan drive-thru, ramai-ramai orang, Mariana itu ada. Bila ramai-ramai orang, jadi pack, jam dekat drive-thru tu. Jadi orang terpaksa bertunggu lama, orang terpaksa beratur untuk beli makanan. Walaupun mereka order guna drive-thru. Okey. Jadi awak dah tahu apa yang Maddie boleh ambil. Apa peluang-peluang yang ada yang Maddie boleh ambil. Kita tadi cakap ada apps satu talian, ada yang food delivery, ada yang iklan dekat YouTube. Okey, last sekali, yang keempat, apa ancaman yang McDonald hadapi? Dia ramai pesaing. Oh, okey. Dia ramai bersaing. Apa saingannya? Apa yang McDonald hadapi, saingan dia? KFC. KFC. Selain daripada KFC? Delight. Okay. Subway. KFC dengan Texas tu gerai makanan yang macam mana? Ayam boyeng. Fast food, Mary Brown. Good shit. Kita tengok gaya ramai juga yang makan KFC, makan Texas, Mary Brown. Saya yang Jadi penyis. Okey, bila kita katakan McDonald pun adalah satu kedai kedai makanan segera. So macam KFC, Texas, Mary Brown, mereka pun mereka juga adalah kedai makanan segera, fast food restaurant. So McDonald tidak hanya McDonald menghadapi ramai pesaing sekarang ni. Pesaing-pesaing makanan segera, KFC, Texas, macam Mary Brown. Jadi bila ramai, bila wujudnya banyak persaingan baru, kita sebagai seorang pelanggan, awak sebagai pelanggan tak hanya sahaja boleh beli kat McDonald, tapi boleh beli dekat kedai-kedai makanan yang lain. Boleh beli dekat KFC, boleh beli dekat Texas, sekarang boleh beli dekat Pizza Hut.
Okey. Apa lagi yang ancaman yang ada sekarang ni? COVID-19. Apa tadi Syafiq? COVID. COVID. Okey, COVID. Okey, betul. COVID. COVID itu adalah situasi yang berlaku dekat luar persekitaran, dekat luar syarikat kita. Okey, bila berlakunya COVID, orang duduk rumah, orang tak pergi kedai, tak beli makanan. So, jadi bila McDonald ni ancaman dia adalah COVID dan ramai orang tak pergi kedai. Semua orang duduk rumah. Jadi dekat situ kedai makanan tu dia akan mengalami sedikit kemerosotan perniagaan sebab orang tak pergi membeli. Okey. Bila dia merosot, kat situ dia akan memperlahankan sedikit ekonomi dia, syarikat tu untuk berkembang. Okey, jadi kalau macam tu macam mana kita nak atasi ancaman tu? Macam mana kita nak atasi situasi yang berlaku sekarang? Macam mana McDonald nak atasi? Delivery duduk rumah. Delivery, okey. Selain daripada delivery, Banyak buat iklan. lagi buat iklan. Promosi. Promosi. Okey, promosi atas apa tu? Promosi menggunakan apa? Paksa orang suruh beli. Kasus. Okey, promosi dengan buat delivery. So, bagaimana McDonald tu nak atasi ancaman yang ada sekarang ni? Macam situasi COVID, macam mana dia nak atasi? Cara dia nak atasi dia adalah dengan membuat delivery, McDonald delivery ataupun sekarang ataupun ada Food Panda ataupun GrabFood. McDonald mendaftar dekat Food Panda ataupun GrabFood untuk buat delivery. Okey. Bila buat delivery, walaupun McDonald ada ancaman terhadap COVID, menghadapi COVID sekarang, bila mereka buat delivery, mereka masih boleh meneruskan perniagaan mereka sebab mereka mengambil peluang. Okay, tadi yang kita bincang tadi, mereka mengambil peluang atas situasi berlaku sekarang ni. Okay. Bila mereka mengambil peluang membuat delivery, jadi ancaman secara tidak langsung, ancaman yang McDonald hadapi, mereka boleh atasi ancaman tersebut sebab mereka buat delivery. Jadi kata perkembangan ekonomi McDonald sentiasa berjalan. Walaupun perlahan mereka sentiasa berkembang sebab orang masih membeli sampai sekarang. Walaupun orang tak pergi kedai tapi orang membeli di atas talian. Okey, boleh ke? Okey, macam mana tadi latihan yang kita buat? McDonald kita cari dari segi kekuatan dia, kelemahan dia, peluang dia dan juga ancaman. Ada apa-apa yang mungkin awak tak faham ke bagaimana? Okey, tak ada. Okey, jadi hari ni kita belajar tentang analisis faktor dalaman dan juga analisis faktor luaran. Okey, faktor dalaman, kekuatan dan kelemahan, faktor luaran, peluang dan juga ancaman. Okey, boleh bagi tahu cikgu tak? Boleh rumuskan pada cikgu tak? Apa hari ni yang sepanjang 1 jam ni yang kita belajar, yang pagi ni kita belajar? MACD, Syah kata kita belajar pasal MACD pagi ni. Okey,
kita belajar pasal MACD. Okey, apa yang kita belajar tentang MACD? Yang lain pun boleh kalau tak nak tulis boleh kata boleh turn on audio, kita kat sama-sama. Pasal kekuatan dan peluang. Okey, betul, kekuatan dan peluang. Kita boleh nampak dia punya syarikat ni membangun dan meredup. Gitu. Okey, syarikat membangun jika Hebat B. Dia macam okey, tak apa, tahan. Okey. Cuba susun balik apa yang awak belajar hari ni. relax. Yang lain macam mana? Yang lain Siri Maisara, Nurin Fatini, Nurul Balkis, Muhammad Ilyas, Nadia Umaira, Fatur sesebuah perniagaan, Elisha Sofia, Fatin Zubaida, Maibo, Nur Ain. Okey, apa hari ni yang kita belajar? Faktor sesebuah perniagaan, kelebihan dan kekurangan pasaran. Kelebihan dan kekurangan pasaran ke kelebihan dan kekurangan sesuatu perniagaan? Apa yang Nurin Fatini maksudkan dengan kelebihan dan kekurangan pasaran? Okey, termasuk dalam kehidupan harian. Okey, apa Elisha Sofia maksudkan dengan termasuk dalam kehidupan harian? Faktor-faktor yang kita belajar ni, maksud Elisha, faktor-faktor yang kita belajar ni termasuk dalam kehidupan harian ke? Atau yang bagaimana? Memperbaiki sesuatu perniagaan untuk lebih maju. Okey. Okey, cikgu dah dapat respon awak. Okey, apa hari ni yang kita belajar? Okey. Apa yang awak bagi tahu, apa yang maklum balas awak? Okey, betul. Hari ni kita belajar tentang faktor dalaman, faktor luaran sesebuah perniagaan. Dan kita belajar 4 ciri utama, iaitu kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities dan juga threats, ancaman. So SWOT tu dia adalah akronim bagi strength, weakness, opportunities dan threats. SWOT. Okey, kita belajar. Okey, kalau faktor dalaman kita ada 2, dari segi kekuatan kita ada kelemahan. Kalau faktor luaran kita ada 2 juga. Kita ada peluang dan kita ada ancaman. Okey. Apa jawapan yang awak bagi tahu tadi? Betul? Okey. Kita melalui analisis SWOT ni, melalui kita analisis faktor dalam sebuah syarikat kita dan juga faktor di luar syarikat kita, kita dapat memperbaiki perniagaan kita untuk lebih maju. Okey, dari segi kekurangan kita, dari segi kelemahan, kita dapat memperbaiki. Okey, kita tahu syarikat kita tak kuat ICT, jadi bagaimana kita nak perbaiki ni? Okey, kita kena tahu kelemahan dan kita boleh memperbaiki yang untuk lebih baik. Dan juga kalau dari segi kekuatan kita tahu kekuatan syarikat kita. Jadi bagaimana kita nak memastikan, macam mana kita nak menggunakan kekuatan kita untuk lebih
lebih maju syarikat kita. Okey. Kita kena tahu macam mana nak utilize, nak menggunakan secara maksimum kekuatan perniagaan kita. Okey, bila ada peluang dan ancaman, syarikat kita kena tahu bagaimana untuk mengambil peluang daripada persekitaran perniagaan yang berlaku sekarang. Contohnya COVID sekarang ni, ataupun dunia yang moden, dunia yang banyak menggunakan gadget. Jadi syarikat kita kena tahu menggunakan gadget, kena ambil peluang. Okay, ambil peluang. Syarikat kita ambil peluang untuk buat apps, untuk buat satu teknologi yang baru. Menggunakan apps teknologi tu, kita dapat memperkembangkan perniagaan kita. Okey, dari segi ancaman, yang last kali ancaman, bagaimana kita nak atasi ancaman ni? Kita tahu bila sebut ancaman, kita punya syarikat saja yang ada dekat Malaysia contohnya. Banyak syarikat-syarikat lain lagi yang hampir serupa dengan perniagaan kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan kita dapat bersaing dengan syarikat-syarikat ni? Apa yang kita ada? Okay, jadi kita tengok balik kekuatan kita, apa yang syarikat kita ada untuk kita boleh bersaing. Apa kelemahan yang kita ada untuk kita perbaiki kita punya kelemahan. Dan juga dalam untuk mengatasi ancaman, kita kena tahu apa yang syarikat kita boleh lakukan untuk lebih berkembang dengan lebih maju, mengambil peluang. Kita tengok peluang kita balik, ambil peluang. Peluang kita, pastikan kita syarikat kita ambil peluang, macam contoh buat apps, buat delivery, buat drive-thru, buka cawangan. Jadi kita dapat kembangkan syarikat kita dengan lebih meluas. Jadi kalau kita bersaing tapi kita bersaing dengan sihat, kita pastikan syarikat kita dapat bersaing dengan syarikat orang lain. Okey, itu sahaja yang kita belajar hari ini. Jadi cikgu nak tanyalah soalan terakhir, mungkin ada apa-apa soalan yang awak nak tanya, yang mungkin awak tak faham ke atau yang awak nak cikgu terangkan dengan lebih lanjut, boleh tanya. Okey, tak ada. Okey, jadi sebelum kita habis, sebelum cikgu kita habiskan kelas kita, nanti cikgu akan bagi satu link latihan quizy. Cikgu bagi sekejapnya. Okey, cikgu dah bagi dah satu latihan, satu quizy. Okey. Selepas apa yang kita dah belajar hari ini, sepanjang 1 jam ni kita belajar tentang analisis faktor dalaman dan faktor luaran. Jadi awak boleh buat latihan quizy yang cikgu bagi. Okey, lepas awak dah buat latihan, awak screenshot jawapan yang awak dapat, hasil keputusan latihan yang awak dapat tu, dan juga hantarkan screenshot tu kepada guru kelas, guru subjek perniagaan awak. Okey. Kalau tak ada apa-apa, cikgu akan tangguhkan kelas kita pada hari ini. Okey. Kalau ada apa-apa soalan yang mungkin tak faham atau nak tanya, boleh tanya sekarang. Tak apa, boleh tanya dalam grup WhatsApp ataupun bertanya dengan guru perniagaan awak. Okey, cikgu ucapkan terima kasih sebab cikgu ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang datang, yang menghadiri kelas kita pada pagi ini. Okey, sama-sama. Terima kasih. Okey, sama-sama. Sama-sama.
Okay, terima kasih kepada yang join kelas kita pada hari ini. Jangan lupa buat latihan kuisi yang cikgu bagi dan screenshot hasil jawapan yang awak dapat dan tunjukkan kepada guru-guru pendidikan awak. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya kepada subjek guru pendidikan awak atau boleh WhatsApp cikgu lah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih semua. Dah stop. Bye bye. Okey, bye bye Syami. You receive